Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagi memberkati program kita pada pagi ini ataupun perbincangan kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari sedikit sebanyak perkara ataupun persiapan seseorang itu menunaikan peribadatan haji. Walaupun pada kita kata pada tahun ni haji ditawakufkan sehingga tahun-tahun yang akan datang, ataupun kita kata selesai daripada COVID-19 ni lah. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia, Indonesia dan negara-negara disebut sebagai negara Asia ni ditawakufkan jemaah haji pada tahun ini. Walau apa pun perkara peribadatan haji ni mesti kena ada persiapan. Bukan nanti nak pergi baru nak belajar, bukan nanti nak pergi baru buat persiapan. Jangan. Begitu juga dengan orang yang ada harta, duit. Orang yang ada duit, kalaulah dia ni ada kemampuan baru dia mikir nak belajar dan sebagainya. Ada betul pandangan gitu. Bermula tak kira lah dia ada duit ataupun tidak, belajar dalam bab haji ni menjadi rukun yang kelima dalam rukun Islam. Dalam satu hadis Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima dikata man istata'a ilaihi sabila, daripada wa tahajjul bait, iaitu menunaikan peribadatan haji yang diwajibkan oleh Allah bagi mereka yang mampu berjalan pergi kepadanya. Jadi pada tahun ini perkataan man istata'a ilaihi sabila dalam hadis memang tidak dibuanglah, tetap ada. Tetapi maksud daripada man istata' saat itu perjalanan yang selamat. Dan kalau kita di Malaysia ni pada musim-musim haji sebelum pada ni dipanggil kota. Ada kota. Jadi insya-Allah bila dah ada kota kau, maka boleh gilah. Dan Islam pun tidak suruh kita ni sehingga satu tahap berbalah-balah nak buat ibadat haji balah. Ada. Sebab tu dia ada kota, tahun ni siapa dia, tahun ni siapa dia. Dan pada tahun ni alhamdulillah tak ada seorang habuk. Orang boleh kota, di kota pun tak ada seorang habuk pergi. Pasal nak keluar negara, kerajaan Arab Saudi pun sekat lah. Buat perbincangan dengan jalan yang baik sempena dengan musim PKP ni, musim COVID-19 ni lah. Jadi alhamdulillah, apa-apa pun manfaat kepada kita
iaitu pengibadatan yang diwajibkan oleh Allah. Gi nombor 2, yang pertama ngaji dulu. Dan ngaji faham baik-baik, sedaplah. Ada orang yang pernah pergi menunaikan ibadat umrah dan haji beberapa kali, umrah beberapa kali lah. Mungkin daripada apa yang saya bincangkan di sini, mungkin ada kekurangan dia. Orang yang pergi sudah banyak kali, memang dia arif lah dalam bab ni. Dan ada orang yang tak pernah pergi lagi. Mungkin ini satu pergambaran baru kepada dia, atau pengalaman baru kepada dia, untuk mendengar ilmu-ilmu berkait dengan peribadatan haji. Dan satu lagi dipanggil haji kecil, ataupun disebut umrah. Jadi seseorang yang nak menunaikan ibadat haji ni, kita sedia maklum, haji ni makan duit yang sangat banyak. Dulu umrah murah je, 2-3 ribu je umrah dulu. Zaman ni nak cari 2-3 ribu, mana dah? Benda yang harga sekarang ni mencecah kepada umrah saja 6 ribu. 2-3 ribu tu ada, tapi kena tipu gitu lah. Ada kena tipu, ada. Maksudnya gini, syarikat-syarikat yang ada jaminan lah untuk kita sampai ke sana, pergi dan balik. Pergi dan balik. Tu. Dan lain ni pun ramai dah orang yang buat sedikit penipuan melibatkan peribadatan umrah ni. Begitu juga dengan ibadat haji. Ibadat haji ni kebanyakan kita pergi dengan muassasah di bawah tabung haji lah. Di bawah tabung haji. Pengelolaannya daripada dipanggil mutawih, daripada yang dipilih oleh tabung haji itu sendiri. Jadi kita bila mana duduk dalam bulan-bulan haji ni, pada minggu lepas kita dah cerita dah berkait dengan peribadatan korban, akikah, nazar, dan selagi dipanggil sembelih itu sendiri. Jadi pada hari ini kita masuk perbincangan kita masih lagi dalam ruang lingkup musim haji, ataupun dipanggil bulan-bulan haji, persiapan haji ni. Jadi bila mana persiapan haji ni kita sedia dah, ataupun kita standby dah, jadi perjalanan kita insya-Allah dalam keadaan baik, hari semakin baik insya-Allah. Jadi yang merujuk daripada satu kitab, daripada kitab Fathul Qari, berkait dengan peribadatan haji, berkait dengan peribadatan haji. Yang mana dikata bila ayat Quran menyebut berkait dengan satu peribadatan haji yang diwajibkan oleh Allah bagi mereka yang mampu, maka di sini ulama meletakkan siapakah dia orang yang diwajibkan menunaikan ibadat haji ni. Maka di dalam kitab ni ada menyebut ada 7 perkara yang diwajibkan seseorang itu menunaikan ibadat haji. Kita jangan kata aku dah wajib kali. Kita dengar, kita belajar perkara demikian, supaya kita rasa aku kena pergi juga ke, ataupun aku ni termasuk juga ke aku ni. Tu ada kali kata kita tak apa, kita tak payah pergi, tak apa, biar orang nak pergi, biar dia pergi. Kita tak ada usaha. Sebab itu kita kena ada usaha untuk menunaikan ibadat haji. Kena ada usaha. Cita-cita tu kena ada. Jangan kata tak apalah, jangan. Pasal dia termasuk rukun Islam yang 5. Sempurnanya, terdirinya pada panggil bunyal Islam. Islam itu terbina dengan dicukupkan peribadatan haji. Tu. Kemudian yang pertama dikata daripada 7 perkara ni, yang pertama sekali itu Islam. Kita Islam ke tak? Bila kita Islam, automatik dah kewajipan haji wajib atas diri kita. Dia kata nak pergi bila tak tahu.
Gi bila, tak bila, nombor dua. Tetapi kena berusaha untuk pergi. Simpan duit. Paling tidak, kita ni, hak yang orang suka sangat isap rokok, orang yang suka sangat belanja, mewah-mewah dan sebagainya. Dia ada tak simpan duit dia untuk ibadat hak nombor 5 ni? Dia kata. Ada tak simpan? Paling tidak daftar haji dak pun dah dulu. Ataupun simpan dalam tabung haji, ataupun simpan dalam bank, kemudian dia berdaftar dengan tabung haji untuk dia menunaikan ibadat haji. Kalau pada tahun 2 tahun lepas lah, bila kita daftar haji tu, dak tarikh yang kita kata boleh pergi ni tahun 2106. Maknanya bukan 2020, 2106. Allahu Rabbi. Jauh lagi, maknanya ramai dah orang yang berdaftar. Kalau kita berdaftar hari ni, tak tahulah bila tak tahu tarikh kita. Tapi tak apalah, itu adalah dipanggil usaha kita untuk menunaikan ibadat haji. Bagai wajib ni, jangan kita kata ambil endah, jangan. Yang pertama sekali, sebab kita Islam, kerana Islam, maka diwajibkan kepada kita menunaikan ibadat haji. Tu. Kadang-kala duit banyak, harta melimpah-limpah, tapi tak pernah terfikir pun ibadat haji ni wajib atas diri dia. Tak terfikir. Orang Islam. Jangan. Berdosa kita. Yang kedua, balik. Kita semua dah sampai umur. Kita bukan lagi kanak-kanak. Kalau lah kanak-kanak ni, dia balik dia umur 15 tahun takrib. Dekat-dekat 15. Tu bagi orang laki-laki yang tak keluar mani atau perempuan yang belum datang haid. Kalau lah laki-laki yang dah datang haid, perempuan yang dah datang haid, maka haid tu dikira balignya. Kalau laki-laki sudah keluar mani, maka balignya dengan keluarnya mani. Tu. Kita sudah baligh laki-laki. Bila kita dalam keadaan baligh, maka tak dapat tidak kewajipan tu tak dah dua dah. Yang pertama sekali Islam, kena dah kita. Yang kedua balik kena pula. Dan yang ketiga dikata berakal. Nama akal kita. Kalau orang dok siomang lain, tak. Dok siomang. Maknanya akal kita ni normal lah. Berakal. Boleh mikir. Tak, boleh buat tu, buat ni. Tu akal. Ada orang yang ada akal, dia mencacatkan akal. Hukum mencacatkan akal asalkan normal. Dia mencacatkan, dia haram hukum dia. Dia lembah kebinasaan. Sebab tu di dalam Islam dia ada hukum haram merosakkan akal. Umpama arak. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, innamal khamru. Sesungguhnya arak ni. Lagi Allah Ta'ala sebut, wal maisir, wal angsa, wal azlam. Rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Barang hak boleh rosak, boleh memutarbelik akal manusia ni, waktu semua fajtanibuh, tinggal laki-laki. Tak kena tinggal. Bila mana akal manusia ni waras, boleh berfikir sejauh mana, setinggi mana, tak, macam mana, maka akal manusia tu dikira waras. Maka orang ni diwajibkan menunaikan ibadat haji. Kemudian dikata yang keempat, merdeka. Merdeka ni kita bukannya hamba. Kita bukannya hamba. Hamba-hamba ni yang dapat daripada ghanimah pampasan perang. Kita ni semuanya bukannya hamba, kita ni merdeka. Tu. Sebab itu kita tidak ada paksaan. Bila mana seorang itu dalam agama Islam, seseorang ni merdeka, tak boleh nak buat macam hamba, tak boleh. Bagaimana pula masalah Muhammad Al-Hafiz. Waalaikumsalam. Bila mana kita contoh dalam masalah hamba ni, dunia pada hari ni sudah dimansuhkan oleh PBB. Bahasa-bahasa bersatu telah memasukkan tentang hamba saat ni. Lalu dalam Al-Quran, hukum hamba tidak dimasukkan. Hukum hamba tidak dimasukkan. Maka
bila mana kita faham situ hamba ada. Tak, bila mana berlaku pertempuran, peperangan antara Islam dengan kafir, akan berlaku perkara demikian. Kemudian dari segi dunia pada hari ini, kadang-kalanya orang-orang kita ni dianggap bibik. Bibik ni pembantu rumah, dianggap ni hamba. Hukum hamba tak sama dengan bibik. Hukum hamba tak sama dengan bibik. Bibik ni pembantu rumah yang dibayar gaji. Nak buat hamba-hamba dia macam hamba abdi tak boleh. Dia hanya bekerja kita bayar ke dia. Dari segi hamba pula, ni bukan bibik dah, hamba. Hamba boleh dijadikan orang suruhan. Paksa dia boleh. Tak. Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Bila mana hamba saat ni dia dapat daripada pampasan perang, ataupun hamba yang dibeli daripada dipanggil daripada kerajaan, tak, daripada kerajaan, daripada harta kerajaan, maka dia boleh guna pakar. Boleh guna pakar hamba ni. Dia nak suruh basuh baju ke, dia nak suruh dia panggil, dia macam bini. Kalau hamba tu puang, macam bini dia. Tu. Dia boleh buat macam ke bini. Tak. Dia boleh pakar, dia boleh guna. Tapi bibi tak boleh buat gitu. Jangan samakan bibi. Lain ni kadang-kalanya bila letak bibi jadi tuan rumah, tak, bibi jadi pembantu rumah, orang bibi dikucar. Tak. Bibi dia buat bini, padahal bukan bini dia tu, bini orang, anak orang. Tak. Walaupun halal nikah dengan dia, jaga aurat. Bibi kena jaga aurat. Bibi kena jaga aurat, tuan rumah pun kena jaga aurat lelaki-lelaki. Tak. Dalam bab aurat berat. Sebab tu sini kita kaitkan sikit, insya-Allah. Ni kadang-kalanya hamba tak payah. Tak. Hamba pada masalah aurat, tak, tiada aurat pada hamba dengan tuan dia. Tu. Tak, tiada aurat hamba dengan tuan dia, tak ada. Tu. Kalau bibi ada aurat. Tak, bibi ada aurat dia. Tu pakaian, kepalanya, rambut dan sebagainya, ada aurat lelaki-lelaki. Sebab itu di sana beza antara merdeka dengan hamba. Kita ni merdeka lelaki-lelaki. Bila merdeka, maka kita kena ingat kita ada aurat. Habis itu dalam bab ibadat haji ni, kita orang merdeka, maka diwajibkan kepada kita menunaikan ibadat haji wajib. Tu. Siapa dia ni? Alia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tak. Kita santai-santai je dah. Sepenuh dengan belajar bab haji ni. Seronok sebenarnya. Sebab tu orang pergi haji nak pergi sama. Nak pergi. Kita tak pergi. Pas sudah. Tak pergi. Buah gitu nak buah. Patut belajar. Tak, seronok. Tu dah. Kemudian dikata yang seterusnya, yang kelima, wajib haji ni bila mana ada bekal. Ada bekal. Bekal-bekal ni makna bekalan dalam perjalanan lah. Ada bekal, ada kenderaan. Bekal tu maksudnya ada duit. Tak, seorang sahabat saya ni, ketika mana masa belajar dulu, dia nak pergi buat ibadat haji, tak ada pitih. Tak, nak pergi buat ibadat haji. Tapi dia pergi umrah dulu. Dah dia pergi umrah. Ni dah bila mana dia pergi umrah, lalu dia pun nusuk di Bukit Hajiat. Di Bukit Hajiat. Di Mekah ni. Dia nusuk. Orang lain balik belaka dah. Sehingga pada tahun tu, tak silap 5 tahun ke 10 tahun lepas lah, gitulah. Tak. Dia ni nusuk di Bukit Hajiat. Sehingga dia ni penerbangan paling lewat sekali kerajaan Arab Saudi atau. Sebelum daripada dia ni balik ke Malaysia, duduk dalam guk dulu. Duduk berjaga dulu. Tahan 2-3 hari, baru atau ke Malaysia. Tu kisah. Bila mana nak pergi buat ibadat haji,
Tapi tak ada pitih. Dia nusuk di Bukit Haji. Siapa bulan haji, dia pergi maknanya awal lah sebelum pada haji. Sebelum pada bulan Ramadan. Dia duduk Ramadan di Dung. Kemudian dia duduk di nusuk di Bukit Haji. Kemudian bila mana musim haji, boleh buat ibadat haji. Lepas raya haji tu, tak. Orang lain balik dah ke pengembangan. Tapi pada tahun tu penerbangan paling lewat. Pasal apa? Kerana ada orang ni yang hak sahabat anak ni lah. Dia penerbangan paling lewat kerana dia duduk di kerajaan Arab Saudi atau walaupun atau dengan cara free, tetapi dia duduk dalam lokak dululah. Lokak tu. Gitu. Maknanya dapatlah awak ibadat haji, tapi dengan cara yang tidak amang. Tak amang tu, tak comel. Tu orang panggil buat haji dekat takut-takut. Betul dah musim haji tu selamat. Tapi suasana perpergian dia tu dah balik dia dalam keadaan tidak aman. Habis. Kemudian dia kata ada kenderaan. Zaman dulu bila mana seorang nak menunaikan ibadat haji ni 3 bulan dia pergi. Lama. 3 bulan. Tak. 3 bulan ni kalau 3 bulan sebulan pergi, sebulan duduk di Mekah, sebulan duduk di Tanah Haram, sebulan duduk, sebulan balik. Maknanya perjalanan di 3 bulan. Bila dia nak pergi turun daripada rumah ni, orang jemaah haji ni nak turun daripada rumah, seolah-olah tak balik dah. Tak balik. Pergi, sebab tu orang ni muda, 8 jam siapa, 8 jam, 6 jam siapa. Naik kapal terbang. Tak? Tu. Ada pergi cara sendiri naik kapal terbang, tak payah dah. Dulu naik kapal layar. Bila naik kapal layar ni, tak. Sehingga ada yang mati dalam pelayaran dia. Tengok-tengok duduk dalam kapal dia mati. Hak yang sudah umur dia tua dah. Kita kata umur 70, 60 tak atas ni. Tak, main sejuk, main lawan dengan gelombang. Tak, ombak-ombak yang besar. Mana duduk di tengah laut ni. Tak, bangun pagi tengok laut, bangun pagi tengok laut. Bayangkan bulan perjalanan dia. Tak, ni tak ada tidur. Tidur 2-3 kali pun tak siapa dah. Naik kapal terbang zaman hari ni. Dulu naik kapal layar besar. Tu. Walaupun kita perhati zaman dulu lebih payah, orang menaikkan ibadat haji nak banding dengan zaman hari ni, tak, yang semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai yang pergi, maka yang demikian, tak, ibadat haji pada tahun ni, tak, ibadat haji pada tahun ni dikirakan ataupun tahun-tahun yang sebelum pada ni nak dibandingkan dengan orang dulu terlebih mudah ringan dah perjalanan dia. Tak. Siapa pula dak kapal saat ni dalam tengah-tengah belayar turun daripada rumah, ingat ke dah siapa ke Mekah, dak dah siapa dalam pelayaran lalu mati. Ramai yang mati. Sebab itu bila mana dia pergi turun daripada rumah, dia meninggalkan segala harta wasiat dia. Tinggal berhabis. Wasiat dia tinggal ni harta gini duduk giam. Macam orang nak mati dah dah. Orang dulu dia orang ibadat haji. Tak. Zaman ni canggih. Duit hak di rumah boleh transfer dalam bank, boleh ambil dinu pula. Maknanya duk susah lah duk dinu. Sebab tu awak balik berjembeng-jembeng barang sekali pergi. Tak. Tu. Orang panggil beranak. Kalaulah beg tu pergi bawa di beranak jadi 3. Kita lah tu, orang lain wallahu a'lam. Beranak. Beg hak beko, hak tangan, hak jembeng, tak. Kalau kargo tu pada clear saja. Kalau dalam kargo tu. Maknanya, tak, dunia hari ni semakin hari semakin canggih, moden ni. Tak salah kita ikut aliran moden itu. Tak salah. Pasal apa? Untuk kemudahan kepada kita dalam perkara ibadat. Jadi, maksud daripada Nawali ada bekal dan kenderaan saat ni. Kalau orang dulu-dulu dia pergi ibadat haji ni, tak, dia pergi seolah-olah ditinggal dah, kampung halaman ditinggal dah. Nak pergi seminggu tu ditengok kampung, ditengok keliling-keliling rumah dia. Tak, ditengok. Ditengok kerana anak bini hak tinggal lagi. Kalau tak isteri pula ditengok pada suami. Tak, dia pergi.
Makna bukan menunjukkan kesedihan. Makna dia gini, dia tidak ada anggapan untuk balik. Kita hari ni duduk di tanah haram sebab apa? Najang je boleh sampai kapung. Najang saja boleh sampai di KLIA. 8 jam boleh sampai di KLIA. Jadi kita tak rasa bimbang. Tak. Mikir duduk di Mekah mikir kapung. Aku lepas ni nak benda. Pada patutnya hilanglah pemikiran kita tu. Sesar kita di nu. Buat ibadat kita. Tak. Duduk di nu pula. Tak. Kapung mesti tunggu. Kapung mesti tunggu. Anak beranak mesti tunggu. Adik-beradik mesti tunggu. Tak. Anak bini mesti tunggu. Kenapa barang-barang nak beli? Makna mikir jauh dunia hari ni. Kalau hamba rakyat salah ni, kalau betul lah. Tapi benda tu realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Orang buat ibadat. Tu. Duduk di Mekah sehingga satu tahap puas dah berdoa. Pasal apa? Lama dah pergi. Orang duduk nak boleh ke Sapa ni. Tak. Makan masa sebulan. Duduk di Mekah sebulan. Tak. Duduk di Mekah ni makna tanah haram sebulan. Antara Mekah dan Madinah. Lalu balik pula sebulan. Bukan puas. Tetapi duduk di Mekah ni, dia kata bila pula tak tahu boleh pergi dengan keadaan demikian. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan jalan yang disebut man istata'a ilaihi sabila, yang mampu pergi kepadanya. Tu. Dia panggil sabila makna berjalan kepadanya. Ada kenderaan. Orang buat ibadat ni ada kenderaan. Ada bekal, ada duit. Kenderaan ada, kapal terbang ada, standby semua. Di KLIA ni duit je tak ada. Maka kebanyakan kita ni duduk pada hak nombor 5 ni lah. Duduk pada nombor 5 ni. Tak. Nak pergi sangat. Tak. Tapi duit tak ada. Nak pergi sangat. Kota tak sampai lagi. Gitulah. Orang kita ni. Tu. Kemudian dikata macam tahun ni nak pergi sangat. Tiba-tiba ada COVID. Tidak aman dalam perjalanan. Hak nombor 6. Dia kata wajib haji yang ke-6 iaitu aman di jalan. Selamat perjalanan. Sekarang ni tak selamat. Sebab itu dia kata kita wajib tak, tahun ni tak wajib. Pasal apa perjalanan kita tak selamat? Adanya COVID. Kemungkinan besar tak. Yang negara-negara lain belum lagi habis COVID dia. Tak. Masih lagi ada virus-virus yang duduk kiri kanan ni. Lalu kita yang tak ada tiba-tiba kita pergi tepah perkara demikian. Walaupun di sana ada hadis Nabi SAW. Bila mana kamu dengar satu-satu negeri, satu-satu daerah yang didatangi wabak, maka jangan kamu masuk ke kawasan tu. Maka berdalilkan kepada demikian, kita pun nak selamat. Walaupun ibadat haji tu wajib, maka kalau orang tanya, apa tahun ni siapa tak nak pergi haji no? Kena kiamat dah ke mana? Kena kiamat dah ke lagu mana? Tak. Tambahan pula kita dengar berkait dengan peristiwa akhir zaman. Yang mana ada satu tahun, yang mana tahun ni, yang mana tahun-tahun yang disebutkan itu, dipanggil tahun yang nak buat haji dengan cara aman tidak baik. Tidak ada. Berlaku perbalahan di hadapan Kaabah. Walaupun demikian, kita mendengar hadis tu, maka hak tu dari segi hadis. Tapi dari segi hukum pula, adakah wajib kita pergi? Maka hukum kata tidak wajib. Pasal apa? Tidak aman dalam perjalanan. Tak payah duka cerita lah. Tak wajib. Kita baru nak pergi tahun ni kalau ikut. Tak boleh dah sifat pitih. Tahun depan tak tahulah. Temu tak lagi. Tapi dah ada cita-cita untuk pergi ke Mekah ni. Maka hukum kata dia selamat dah. Kalau dia mati pun dia selamat. Anak-anak tak ada cara lain. Ambil duit hari nak pergi haji tu. Ambil buat upah haji je lah. Boleh juga nama haji. Boleh. Tu boleh juga nama haji. Bukan buat upah haji. Kalau ada apa pergi. Habis itu. Yang ketujuh, yang terakhir daripada syarat wajib haji ni, yang ketujuh dikata memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Memungkinkan, iaitu perjalanan yang memang tahu hala tuju dia. Maka yang demikian, kalaulah dia nak pergi tapi tak tahu arah tuju. Nak pergi Makkah? Nak. Dah nak pergi mana? Tak tahu. Maka dia panggil hak ni, kalau tak tahu lagu mana pengurusan dan sebagainya, tak wajib lagi pergi. Bila mana sekarang ni dah ada mutawif, orang tunjuk ajar kepada dia. Tak.
pada seorang yang nak pergi ibadat haji. Siap keluar package. Siapa nak pergi haji tahun ni? Siapa nak pergi umrah? Gini-gini. Sehingga dia tahu dah perjalanan dia dunia hari ni. Kemudian dikata, yang seterusnya kita belajar perkara berkaitan rukun haji. Rukun haji. Rukun haji ni yang disebutkan di sini, yang pertama dia kata ihram. Rukun haji. Ihram iaitu niat. Berniat melakukan ibadat haji. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam dipanggil tertib pada kebanyakan rukun. Itu 6 rukun haji. Berbeza dengan rukun umrah. Umrah beza pada kiraan saja. Umrah niat, tawaf, sa'i, tahallul atau panggil bercukur. Kemudian tertib pada kebanyakan rukun. Jadi 5. Rukun umrah 5, rukun haji ada 6. Ditambah dengan wukuf di Arafah. Jadi di sini kalau kita hanya tahu bilangan saja, dengar faham gitu. Dia kata lagu mana pula kita tak pernah pergi ni. Nak tahu gua mana ihram, gua mana niat, gua mana wukuf, gua mana tawaf, gua mana dak sa'i, gua mana tak tahu. Sebab itu seronok belajar. Sebab apa orang kata seronok belajar? Bila mana duduk di hak barang belajar mari dah. Mari ni kadang-kadang dah ni pandai. Kalau kita belajar bab sa'i. Patut pun orang panggil sa'i Safa Marwah ni bukit dia. Kita nampak. Ni Bukit Marwah. Baru sedap ngaji gitu. Tak bila pergi nampak jeliga dah. Orang kata duduk tawaf pusing 7 kali. Guana dah nampak. Tapi belajar dah tawaf 7 keliling. Tawaf 7 keliling. Lagu mana pakai ihram. Lagu mana kita sunat bagi kita ketika mana kita tawaf baca apa. Belajar dah. Tapi bila sampai dinu tiba-tiba hak yang kita belajar saat ni tu kita buat. Allah sedapnya. Ibarat gini lah. Tak. Kita pandai buat nasi Arab. Kita belajar buat nasi Arab. Belajar. Buat dah lagi? Tak buat. Tak buat, tak rasa. La yadri, tak rasa, tak tahu. Bila mana kita belajar buat, tiba-tiba nasi yang kita buat tu sedap. Maknanya kita belajar buat. Belajar. Hak ni buat tu. Dia panggil belajar dan buat. Kita pun akan kecak nikmat dia. Sedap nasi Arab. Tu. Bukan mitok nasi Arab ni. Tu. Tapi kalau ada nak buat tu, buatlah. Mana tak ada masalah. Kita pergi lagi. Kemudian daripada pengibadatan haji ni, yang pertama sekali rukun dia ihram. Dia panggil kita duduk dalam ihram dengan berniat. Kita duduk dalam ihram berniat. Ada orang yang melakukan ibadat haji dengan 3 kategori. 3 pilihan. 3 kategori ni 3 pilihan. Ada dia mari buat ibadat haji dengan dia niat. Buat umrah dulu. Kemudian haji kediang. Dia panggil haji tamattu' namanya. Haji tamattu'. Dia mari buat ibadat. Daripada Malaysia, contohlah kita khususkan kita cerita kita di Malaysia, dia akan singgah di Madinah dulu, kemudian dekat-dekat nak masuk seminggu, nak masuk dekat dengan haji ni, maka dia akan datang kepada ataupun 10 hari dia akan mari kepada Mekah, masuk ke Mekah, relax buat umrah dan sebagainya. Dia panggil umrah dulu sebelum daripada haji, dia panggil haji tamattu'. Ghalib orang Malaysia kita ni hak yang baru pergi. Ghalib lah. Ghalib ni makna kebiasaan orang baru pergi. Haji tu dia buat. Katakan rugi kan. Mari awal-awal.
Hak lepas-lepas lah. Tahun ni tak ada. Hak lepas-lepas. Mana dia mari awal bulan Zulkaidah tu, ataupun dak dalam bulan Zulkaidah, awal Zulkaidah, ataupun 10 hari daripada bulan Zulkaidah ni, dak, maka dia sudah pergi dah ke Mekah. Kalau ikut sekarang ni, dah ada dah di Mekah ni. Kalau ikut lepas-lepas lah. Tu. Ada dah di Mekah. Maka bila mana, dak, di mari awal, dia akan pergi ziarah di Madinah dulu. Pusing di Madinah, melihat, dipanggil ziarah-ziarah tempat makam-makam yang baik di Madinah. Tak, selalu mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah yang dibawa oleh muassasah itu sendiri. Tu. Kemudian apabila siapa dekat-dekat nak masuk Mekah ni, nak buat ibadat haji ataupun haji dekat dah, maka ataupun bulan haji nak sampai dekat dah ni, maka dia pun masuk ke Mekah, lalu menunaikan ibadat umrah dia, kemudian baru dia buat haji pada 9 bulan Zulhijjah, dengan dia wukuf 8 bulan 9, 10, 11, 12 dan 13. 8 tu kebanyakannya orang-orang kita akan pergi ke Mina lah, duduk di satu masjid, sebab dia sudah berdekatan dengan padang Arafah. Walaupun jarak daripada Mekah saat ni, daripada Kaabah nak menuju pada wukuf 9 bulan tu, jaraknya di antara 7 kilo. Jarak dia. Kalau kita perhati jarakan dia. Daripada Mekah, daripada Kaabah ke Mina 7 kilo, Mina Muzdalifah 7 kilo, daripada Muzdalifah sampai kepada padang Arafah 7 kilo perjalanan dia. Baik itu, ibadat haji ni memerlukan stamina yang kuat. Ramai orang boleh berlari beratus-ratus kilo, tapi tak ada, dipanggil tak ada apa? Dipanggil tak ada kekuatan untuk menziarahi tempat-tempat yang menarik. Tak. Contohnya, tak ramai orang yang boleh yang kuat tenaga dia, orang muda-muda lah kita kata. Tapi bila siapa dia buat ibadat umrah satu, buat ibadat umrah, kebanyakan bukit yang ada, tak, seperti bukit Sur. Dia ataupun panggil Gua Sur. Tak. Kadang-kadangnya walaupun Gua Sur ni tinggi, seperti mana yang kita dengar dalam peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam peristiwa hijrah Nabi naik. Dan di sana ada satu kisah yang sangat menarik, bila mana dengan bukit demikian. Cuba kita bayangkan bukit yang sangat tinggi, orang yang pernah pergi, Bukit Bauk dia boleh naik, tapi bukit ni boleh tentu. Pasal apa? Yang mana anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menghantar makanan kepada ayah dia. Dalam keadaan anak Sayyidina Abu Bakar saat ni mengandung 8 bulan. Cuba bayangkan mengandung 8 bulan naik atas bukit bawa makanan. Tak. Sehingga bertemu dengan orang yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejar. Dia kejar dalam keadaan perempuan saat ni dia kata nak pergi mana? Apa yang ada pada kandungan, mana kendongan. Dia kata ada pisang, ni perut. Tak, tapi dia susuk sini. Maknanya dak royak pisang tu, maknanya susuk gitulah. Dia bawa dalam keadaan seorang perempuan naik atas bukit itu semata-mata nak menolong perjuangan agama Islam. Ni kehebatan seorang perempuan. Dalam kalau kita pergi tempat-tempat yang menarik, kita boleh ambil ibrah pengajar orang daripada dia. Naik bukit pula yang sangat tinggi, kita tengok tingginya bukit. Pucuk Nabi duduk di atas. Tak, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bila mana anaknya saat ni menggendongkan, dalam perut ada 8 bulan. Kalau kita rolik-rolik, kita 9 bulan ni beranak dah. 9 bulan 10 hari. Tak. Lambat-lambat sikit kena bedah demo tu. Maknanya dalam 8 bulan tu, tak, maknanya perut tengah besar dah. Apa yang berlaku? Walaupun perut dalam keadaan besar, dia menggendong seorang budak. Tak, gendong buat apa bau ni? Gendong. Bukan heret. Kemudian yang diheretnya adalah seekor binatang. Riwayat menyatakan kibas. Dia heret. Buat naik. Sehingga orang-orang yang mengejar Rasulullah tidak perasan keadaan demikian. Di sini menunjukkan pengorbanan seorang perempuan. Tak.
dalam usaha dakwah memartabatkan Islam itu, orang puang ada peranan dia. Seperti mana yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Kemudian kita kaitkan balik kisah dengan peristiwa keadaan haji ni. Yang mana rukun haji ni, yang pertama dipanggil panggil haji tamattu. Dari segi afdal ataupun ranking dia, haji ifrad lah. Haji ifrad adalah ranking yang pertama. Tu. Yang kedua haji qiran, yang ketiga haji tamattu. Kembali kepada wakil keadaan kita pada hari ni. Orang yang belum pernah pergi menunaikan ibadat haji, perasaan yang dia ada adalah takut. Patut mencubalah. Kena beranikan diri. Orang yang sudah pergi ibadat haji balik kena cerita kat orang. Sunat dia cerita, sedap. Jom pergi. Piti tak ada pun. Kena sedap, rakyat sedap. Baik dia buat ibadat umrah ke, ibadat haji ke, maka nak rakyat orang sedap. Gilah. Rugi kalau tak pergi. Sekali seumur hidup mungkin 60. Tak, ada orang pergi 2-3 kali, alhamdulillah. Ada dipanggil bila mana kita sudah duduk di tanah haram ni, selepas daripada pengibadatan tawaf, kita semayang di belakang maqam Ibrahim, salah satu tempat mustajab doa. Di belakang maqam Ibrahim ni. Lalu di sanalah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disempatkan lagi untuk datang ke sini. Tak boleh mari lagi. Mari ke Mekah ni sebab tempat yang sangat menarik, tempat yang sangat baik. Tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada satu kiblat. Dak dipanggil kiblat umat Islam, dipanggil Kaabah dah. Kalau kita perhatikan di sana, maka yang demikian dak daripada kiblat saat ni, antara kalau kita belajar dalam bab ilmu kiblat dipanggil ngadak kiblat. Dia ada khabar mutawatir, khabar orang ramai kata sini kiblat. Antara ranking dia, siapa yang pernah pergi ibadat umrah baik, haji baik, maka hak yang dinampak kiblat arah ni, itu adalah yang paling afdal sekali. Tu dari segi pahala kelebihan dia melihat Kaabah. Kena ada cita-cita nak pergi ni. Jangan kita kata biarlah, hang pergi dulu tak ada selesai pun pergi nak cerita. Tak ada selesai, tapi niat nanti nak pergi biarlah. Pasal kita belajar, tak nampak jalan. Nak buat ibadat haji tak nampak jalan, nak buat ibadat umrah tak nampak jalan. Lalu sehingga kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, muhatalah aku dinu. Dak dalam lama senggang tu ada orang tanya, dia peceng daripada Petronas. Alhamdulillah kita ucap terima kasih kepada dia. Dia pun marah sebut nama dia, tak bagi. Cuma tak apalah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan kurniakan haji yang mabrur. Tu. Dan dia pun minta doa supaya selamat daripada penyakit dia. Bila mana dia saat ni, dia sponsor kita. Nak pitis diri gua ni sangat. Tu ada pada makan je, pada makan. Sipang tu sipang tapi lambat, nak boleh pergi tu lambat. Bila mana dia ni mari tanya, nak pergi tak, dia kata. Nak pergi tak umrah. Kita tak cakap banyak, duit tak ada, kata nak pergi lah. Kata lagi tu. Sebab tu pesanan saya kepada antum yang ada dalam hak yang perhati menonton ni, kalau orang tanya nak pergi ke tak, nak pergi. Allah Ta'ala tahu dah kita. Lagu mana cara dia ejah. Kerja Allah Ta'ala, tempat dia, rumah dia. Dipanggil rumah ibadat. Tu Kaabah ni adalah rumah ibadat ataupun kiblat bagi segala umat Islam. Allah Ta'ala palingkan bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, Allah muliakan tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat Quran sebut, pawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum pawallu wujuhakum syatrah, ila akhir ayat. Perintah supaya dipalingkan daripada kiblat menghadap pada Baitul Maqdis, paling kepada Kaabah. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa tempat kiblat tu adalah tempat yang sangat terbaik kepada kita lah. Sebab tu disunatkan kepada kita ni pergi ziarah 3 masjid. Ni kita pergi ziarah sampai ke habis luar negara pergi. Habis pitih pergi. Mekah, Madinah, Palestin tak pergi jalan. Pergi jalan tak ada masalah. Pitih ada kan? Tak.
Merancang dengan keluarga, merancang dengan anak bini, merancang dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita standby akan datang. Kita akan buat beberapa program simpanan duit. Kalau lah ibadat korban, ibadat korban, kita boleh simpang sikit macam main kutu gitu, simpang duit. Ada seorang simpang bulan ni bukan yang ambil. Simpang cukup 2-3 tahun, insya-Allah boleh pergi buat ibadat umrah dengan cara beramai-ramai. Merancang perkara demikian adalah perkara yang terbaik. Tu. Gimana? Kita pergi Songkla, tak ada tempat lain, Songkla je. Lepas pada Songkla, tu. Pergi haknya Songkla, haknya. Habis tempat situ je. Pergi tempat yang jauh, ada manfaat. Contohnya pergi tempat negeri Aceh, ambil manfaat. Tapi hak sunat lagi kita pergi ziarah adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. 3 masjid ni. Itu adalah sebesar-besar ziarah tempat kita nak pergi melancong. Tu. Seperti mana Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Kalau kita perhati dalam Quran, Allah Ta'ala sebut berkait dengan demikian. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Siapanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati sejarah, bilakah sejarah ni berlaku? Iaitu ketika mana kematiannya pak saudara dia, iaitu Abu Talib, dan paling besar kematian isterinya, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ni mati yang menyebabkan Nabi basah kuyup baju dia. Ada riwayat menyatakan bila mana Siti Khadijah ni mati, sehingga Rasulullah ni termenung. Pagi termenung, petang termenung. Lalu ditegur oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni sindir, "Hei Muhammad, abanda yang mudah dengung sangat ni. Mu ingat orang puan ni seorang saja, hei Muhammad." Tu. Maka itulah perkataan sindiran kepada Nabi. Kepada sindiran Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana kematian Khadijah binti Khuwailid. Beberapa hari Nabi termenung. Sebelum daripada itu kematian pak saudara dia. Yang mana kematian Abu Talib ini menjadi benteng Nabi berdakwah. Orang tak berani nak kacau. Pasal ketika itu Abu Talib ni orang segan juga. Masih ada. Abu Talib. Abu Talib mengambil penjagaan daripada Abdul Muttalib, ayah dia. Penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berlaku dalam satu peristiwa dalam perjalanan Nabi ke negeri Syam untuk berdagang, untuk berniaga di sana. Lalu Abu Talib ni ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berhenti di sebuah pokok. Lalu mari seorang dipanggil orang ni padri ni mari. Dia kenal sifat perwatakan dan dia ngaji. Ataupun dia tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watak-watak dia ni. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang serta-merta oleh Abu Talib sana. Tetapi Abu Talib mati dalam keadaan jahiliyah. Walaupun ada orang kata dia mati beriman, tapi hak biasanya mati dalam keadaan jahiliyah. Sebab itulah kita dalam perkara ini, dalam peristiwa haji ni banyak kita boleh ambil ibrah pengajaran dia. Kalau dang kita nak kupas belakang hari ni, kita bincang pada minggu depan pula insya-Allah. Tunggulah. Lepas-lepas pada ni pula. Sebab itu semestinya
ayah itu Islam, anak Islam. Tak semestinya anak Islam, pak dari Islam. Islam adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Islam anugerah. Siapa yang sudah Islam diri dia ni, maka beruntung dah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tak. Itu nikmat yang paling besar, Islam. Dan iman adalah nikmat paling besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur di atas nikmat Allah sebab kamu ni Islam, kamu syukur di atas nikmat Allah kerana iman, la azidannakum, Tuhan tambah kepercayaan kepada kamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur tak percaya, endah, buat dak layang gitu, mu Islam dah, tetapi buat macam dak perangai bukan Islam. Pakaiannya dengan mendedahkan aurat orang puan, orang lelaki. Pakaian yang tidak menutupkan aurat yang menyebabkan kita tergadai Islam dan maruah Islam. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Golongan demikian, tunggulah azab Allah yang bersangat-sangat pedih. Sebab itu kita kena ingat, kita duduk jadi orang Islam ni patut bersyukur. Ada nombor satu je pada hari ni, insya-Allah hukum dia. Tu niat yang pertama, bila mana dak daripada rukun haji, maka dikata yang pertama sekali niat. Kita baru cerita tentang haji tamattu'. Haji qiran yang kedua. Haji qiran. Haji qiran ni dak, iaitu dia buat ibadat haji dengan umrah, dia niat sekali. Dia buat haji dan umrah, dia niat sekali. Tu. Contoh dia niat. Sebab itu hamba nak pesankan sini, kita sekarang berada dalam bulan-bulan haji. Niat haji jangan buat main deh. Niat haji buat main jadi, buat gurau jadi, buat olok-olok jadi juga. Malaikat atas jalan contoh nak ngajar tak apalah. Contoh nak beritahu kat orang tak apalah. Contoh gini. Niat haji tamattu' dulu. Nawaitul umrata. Dah, pergi umrah dulu. Siapa haji 8 bulan baru dia niat haji. Nawaitu, contoh niat dia, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dia niat haji. Tu. Kalau niat haji qiran pula, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Dia niat dua-dua. Saja aku menunaikan ibadat haji dan umrah dan aku ihram dengan keduanya, tak, maka hukum kata dia telah melakukan haji qiran. Tu. Haji tamattu' siapa-siapa buat kena bayar dam. Kena bayar dam. Begitu juga dengan haji qiran, siapa-siapa buat kena bayar dam. Selagi yang kita sebelum kita tutup ni, iaitu haji ifrad. Sebab tu kata bila ngaji nak buat mana se, kita bergantung kepada suasana kita. Bergantung pada suasana. Contoh, kita nak buat haji, kita naik kapal terbang, lewat dah ni. Kadang-kala bila mana penerbangan lewat ada, tapi kita takut nak pergi. Penerbangan lewat ni ada. Pasal apa? Dia kata dot down. Kita akan bincang sebab apa dot down, kita bincang pada masa yang akan datang, insya-Allah. Kemudian haji yang dipanggil niat haji yang seterusnya dipanggil haji ifrad. Kebanyakannya orang tanah haram dia akan buat haji ifrad lah. Orang tanah haram dan orang biasa pergi dah. Orang yang mari lewat dia akan buat haji ifrad. Semata-mata haji. Contoh niat dia nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka hak ni saja dalam bulan haji dia pergi buat ibadat haji, dak dia niat haji saja, dak masuk dengan umrah, dak kena bayar dam. Jadi selebihnya selanjutnya kita sambung pada sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah. Biarlah lepas pada raya haji kita cakap bab haji dah apa lagi. Seronok bab haji ni. Dalam kitab fiqh panjang cerita dia. Dah bukan boleh habis lalu sejam masa.
Jadi mudah-mudahan hak mana yang menonton live kita ni dah belajarlah, sehingga mana Allah Ta'ala beri kepada kita utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu bermula daripada kita dibuaikan sehinggalah dibuah, makna duduk dalam buah atau kendongan ibu, dah ilal lahdi sehinggalah kita bertemu dengan liang lahak ataupun mati. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ni untuk sahabat-sahabat kita yang menonton. Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan, ilmu yang berkat insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kekurangan, kedhaifan, tersalah perkataan, budi bicara dan sebagainya, saya minta maaf banyak. Dan kita akhiri tasbih kifarah suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.